mengampuni dosa dan menghukum dosa itu. Aku telah mengampuni hamba-Ku. Lagi, buat lagi, Allah cakap macam tu lagi. Kemudian berlalulah masa sehingga orang itu melakukan dosa lagi. Lagi, lalu dia berdoa, Tuhanku, aku telah berdosa, ampunilah dosa ini. Lalu Allah menjawab, adakah hamba-Ku mengetahui bahawa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum dosa itu? Aku telah mengampuni hamba-Ku sebanyak 3 kali. 3 kali ya. Maka biarlah dia lakukan apa yang dia kehendaki. Dan selanjutnya nak kata apa? Kalau nak buat juga, buatlah. Buat apa yang kamu nak. Begitu sekalian. Itu yang kata Allah tu, Ghafurur Rahim. Kemudian berlalu masa. Kemudian keindahan nama Al-Ghaffar ini lebih terserlah dengan huraian Imam An-Nawawi berkenaan hadis ini. Hambanya yang benar-benar bertaubat dan menginsafi akan dosanya, yakinlah bahawa Allah Maha Pengampun dan Pengasih. Imam An-Nawawi berkata, hadis ini jelas pada sisi pendalilannya bahawa walaupun dosa terulang 100,000 kali ke berapa? Beribu-ribu kali ke melakukannya, maka taubatnya diterima dan dosanya gugur. Ingat tu. Kita kena ingat Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan meskipun dia bertaubat daripada semua dosa dengan sekali taubat, setelah semua dosa, maka taubatnya sah. Dia bertaubat daripada semua dosa dengan sekali taubat. Setelah semua dosa, maka taubatnya sah. Dalam buku Syarh An-Nawawi dalam Sahih Muslim. Tanda kasih Allah di sebalik dosa kita. Tanda kasih Rahim dari Nabi. Anni anal ghafurur rahim. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Tanda kasih Allah di sebalik dosa kita. Menjadi kelabu. Saya tersentuh dengan renungan mendalam, kata penulis ni tak? Mendalam Imam Al-Ghazali ketika menghuraikan nama Al-Ghaffar. Penulis ini kata, saya ringkaskan dengan 3 poin utama di bawah. Allah menjadikan anggota yang buruk pada badan, itulah kemaluan, dalam keadaan tertutup dan dizahirkan dengan indah di bahagian luaran tubuh badan. Allah menjadikan anggota yang buruk pada badan, iaitu dimaksud sini kemaluan, dalam keadaan tertutup dan dizahirkan yang indah di bahagian luaran tubuh badan. Allah menjadikan sanubari manusia adanya tempat bagi niat dan pemikiran yang buruk yang merupakan kelemahan baginya. Ia terlindung daripada pengetahuan sesiapa. Allah, saya baca lagi sekali. Allah menjadikan sanubari manusia. Mana arti kita lah, arti sanubari kita ni. Allah menjadikan sanubari manusia adanya tempat bagi niat dan pemikiran yang buruk yang merupakan kelemahan bagi. Ia terlindung daripada pengetahuan sesiapa. Maksud arti kita tu. Allah menjadi Allah keampunannya terhadap dosa-dosa seseorang, walaupun dosa itu menyebabkan pelakunya layak dihina oleh seluruh makhluk. Malah Allah berjanji kepada orang yang bertaubat, beriman, serta mengerjakan amal yang baik untuk menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan, sebagaimana dalam surah Al-Furqan ayat 70. Benar. Rujuklah kepada surah Al-Furqan ayat 70.
Cuba tengok Al-Furqan ayat 70. Apa Allah kata kat situ? Furqan ayat 70. Tentang Ibadur Rahman ni saya rasa. Tentang hamba Allah ni. Nampak tak? Muka surat apa? Surah Al-Furqan ayat 70. 359 kan, muka surat 359. Okay, muka surat 359. Ayat berapa salah? Ayat 70. Hmm. 359 ayat 70. Ayat 70. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, iaitu amal yang baik, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 359. Baca ayat dia. Ayat 70 kan? Muka surat 366. 30 illa man taba wa Furqan. Ayat Furqan kan? man taba Furqan illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Betul Ya. tadi tu? Ya, betul. Katakan bahawa Illa, kecuali. melainkan orang yang bertaubat, illa man taba. Mantap. Kecuali bertaubat. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat dan Yang beramal. beriman dan mengerjakan kebajikan, yakni amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Kejahatan, mana dosa yang dilakukan akan diganti dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kana Allahu Ghafurur Rahim. Dia kata Ghafur selalu digandingkan dengan Rahim. Kana Allahu Ghafurur Rahim. Jadi apa-apa pun kesalahan dosa yang kita buat, kita taubat, kita beramal soleh dan kita taubat, beramal soleh, maka Allah akan gantikan keburukan, kejahatan yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan dengan hasanat. Sebab apa? Sebab Allah Ghafurur Rahim. Itulah sedikit tentang kataan Ghaffar, Ghafur, Maghfir, tentang kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat juga, kita hendaklah banyak memohon ampun tu, kerana kita banyak istighfar ini membawakan kepada membawakan kepada kita dimurahkan rezeki. Contohnya ada hadis sabda Rasulullah SAW, kasratul istighfar tajlibur rizqi. Membanyakkan istighfar itu mendatangkan rezeki. Contohnya. Banyak lagi lah ayat-ayat hadis-hadis yang menunjukkan iza kasurat zunubu ahadikum falyastaghfirillah. Kalau banyak ni sini, apabila banyak dosa seorang kamu, maka hendaklah meminta ampun kepada Allah. Selalulah istighfar, selalu memohon ampun kepada Allah. Setiap sesuatu tu, hadis juga mengatakan setiap sesuatu tu ada pakaiannya, dan pakaian bagi dosa ialah istighfar. Likulli syai'in hilyatun. Bagi tiap sesuatu ada pakaian, dan pakaian bagi dosa itu ialah istighfar. Wa hilyatul zunub ialah al-istighfar. Likulli da'in dawa. Bagi setiap penyakit tu ada ubat. Wa dawa'uz zunub, dan obat bagi dosa ialah istighfar. Inilah banyak sekali hadis-hadis yang sangat menggalakkan kita supaya sentiasa beristighfar. Sekurang-kurangnya astagfirullah. Kalau nak lagi macam-macam melafaz istighfar.
panjang dan pendek. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Banyak. Okey. Kita pergilah kepada apa ni, kita punya tajuk hari ini. Itu semua orang ada kan kertas tu? Semua? Ustazah, Ya. Ustazah, ini Ya. mengenai taubat jugalah. Mengenai taubat juga. Solat taubat tu kena setiap kali kena berserta dengan solat ke atau sekadar istighfar, macam mana? Dia punya solat tu. Kalau solat lah, kita kena solat lah. Solat sunat taubah kan. Perlu dengan solat sekali ke? Maknanya bila kita kan dia kata ada kita nak taubat, kena kita menjauhi maksiat, menyesal, berazam tidak akan buat lagi. Perlu disertai dengan Mana lagi solat kuat lah, taubat lagi baik lah. tiap kali. Kalau kita solat taubat lagi baik lah. Lagi bagus lah. Lagi bagus lah. Oh. Kuat lah lagi kita punya ni. Istighfar kita. Sebenarnya kita buat solat taubat tu dulu, kemudian baru kita berkata-kata dengan lafaz taubat kepada Allah SWT dan itu baru. Solat tu kena buat dulu. Lagi baik lah. Ya. Kalau biasa-biasa ni, mana biasa-biasa ni kalau duduk saja pun kita boleh istighfar. Kalau kita sertai dengan solat lagi lah baik. Lagi lah. Sebab kita sujud pada dia kan. Ni kan ada yang kata buat tiap-tiap hari kita buat solat taubat. Kena macam tu kan. Tiap-tiap kali. Tiap-tiap hari kita kena buat solat taubat. Ni tu. Lagi bagus. Kalau kita bangun untuk tahajud tu kita sertai lah taubat dengan solat taubat. solat hajat tu kan. Terus kita sertakanlah dengan kita punya zikir istighfar tu. Macamlah kita bangun tu, kita semayang tahajud, kita semayang solat taubat, kemudian kita semayang hajat, kemudian kita istighfar banyak-banyak kan. Mana sebab pada masa dikatakan wabil asharihum yastaghfirun tu, pada waktu sahur, waktu tu lah, waktu kita bangun pukul 4:30 ke 5 kita semayang tu semua, masa tu sangat cantik kita semayang tadi, semayang taubat tu, kemudian istighfar kan, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullah beberapa kali. Kita ikut sunnah. Kalau sunnah kata ada sunnah, ada teks hadis kata, ada yang kata 70, ada kata 100. Kita buatlah. Lebih dari itu pun lagi bagus. Lebih pada itu lagi bagus. Sentiasa dalam istighfar. Okey. Okey. Terima kasih. Kita pergi kepada kita punya alam barzakh ni kan, alam barzakh. Tak tahulah. Saya ni rasa macam diri saya je, saya naklah tahu benda ni, tapi saya nak kalau boleh saya nak share juga dengan kawan-kawan tentang alam barzakh ni. Kongsi juga. Saya nak share juga. Biarlah kita sama-sama tahu. Saya pun bukan tahu semua dalam ni, tapi bila tu saya nak juga saya dapat share dengan kawan-kawan apa ni terkandung di dalam tajuk alam barzakh ni, sesuai dengan kita dah cerita tentang sebelum kematian hari tu dan masa kita nak mati, dan kemudian lepas tu kita nak masuk ke alam barzakh. Mana kata alam barzakh? Alam barzakh. Nanti kita baca itu muka surat 297. Waktu di alam barzakh, dari kematian hingga kebangkitan. Waktu di alam barzakh, kita akan duduk di alam barzakh tu sehingga ke hari kebangkitan. Hari kita dibangkitkan itu pada hari kiamat nanti. Alam barzakh merupakan tema atau bahagian paling penting dalam buku ini. Banyak pendapat mengenai alam barzakh dari ahli fikih dan ahli tafsir, baik zaman dahulu maupun sekarang. Penyebab utama ialah kerana banyak sekali hadis yang menjelaskan mengenai dunia ghaib ini. Alam barzakh ni adalah dunia ghaib. Kita tak tahu macam mana keadaannya, cuma cerita saja. Kita tak nampak, kita tak dapat lihat dengan mata kepala kita. Itu dikata alam ghaib. Di antara hadis tersebut ada yang sahih, hasan dan dhaif. Di antara hadis ada yang sahih, itu tak apalah, ada hasan dan ada dhaif. Kalau dhaif pun
Jangan hadis palsu sudahlah. Dhaif pun ada bidang ibadah ni kalau kita boleh pakai lah. Kan? Sehingga kita akan mendapatkan perbezaan pendapat para penulis berkenaan dengan tema ini. Hal itu ditambah terbatasnya pengetahuan dan hanya sedikit yang berkaitan dengan alam barzakh. Pendapat dan pengalaman tak sama. Cerita pun tak sama dengan penglihatan. Bagaimanapun cerita tentang alam barzakh, orang yang telah mati akan lebih mengetahui banyak hal yang sebelumnya tak pernah dia lihat. Orang yang telah mati akan lebih mengetahui banyak hal yang sebelumnya tak pernah dia lihat. Al-Quran banyak menceritakan dan menjelaskan syurga dengan terperinci. Terdapat puluhan ayat yang menjelaskan tentang syurga. Al-Quran menggambarkan dengan kenikmatan abadi seperti istana, kebun, kamar, bilik, sungai, bidadari, para pelayan, makanan, buah-buahan, tanah, pohon, burung serta hal agung lain yang ada di syurga dan telah dijanjikan Allah kepada orang yang beriman. Hadis-hadis pun meluaskan pembahasan syurga yang diberikan kepada orang beriman dalam bentuk kemuliaan, pahala, posisi agung dan keamanan. Semua itu hanya berupa sifat serta metafora agar boleh difahami oleh akal dan hati. Selain itu agar orang-orang berusaha mendapatkannya. Mana gambaran itu kadang-kadang digambarkan dengan begitu indah, cantik, damai semualah. Kalau surga itu yang kita akan berupa sifat serta metafora agar boleh difahami akal dan hati. Selain itu, tujuan dia untuk orang-orang berusaha mendapatkan syurga ataupun apa yang disebut tentang indah dan cantik mulia syurga itu. Meskipun begitu, syurga tak pernah dilihat. Sifat dan keterangan tentangnya hanya untuk mendekati dan mendorong. Allah sifatkan syurga. Kalau kita mungkin ada masa esok kita lihat syurga di dalam Al-Quran, bagaimana Allah sifatkan, kita boleh. Mungkin ada satu buku yang khas yang ditulis oleh Pusat Tadabbur ni tentang syurga. Boleh kita lihat. Pada akhirnya syurga akan tetap menjadi alam ghaib. Syurga akan tetap menjadi alam ghaib yang disembunyikan Allah kepada kita. Hal itu dilakukan tujuannya apa? Untuk mencuba dan menguji keimanan manusia tentang alam ghaib. Kerana kekuasaan Allah melebihi segala yang ada di alam ini. Sehingga syurga tetap berada di atas pengetahuan, akal, pemikiran dan gambaran kita. Allah berfirman dalam surah Sajdah yang kita dengar. Bila sampai di sini, cuba kita bayangkan apa maksud. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ayat ni adalah selepas ayat apa? إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Kemudian kita sujud, kita bangun lagi. فَتَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Kita lihat kepada penjelasan ayat ini. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Kalau kita tengok apa yang telah mereka kerjakan ini dalam surah Sajdah tu, itulah mereka yang bangun untuk sembahyang malam, yang menghidupkan malam, yang bangun malam. Kalau kita kata menghidupkan malam, mungkinlah sampai daripada pasal isyak dah sampai ni, tak ada. Itu pun boleh. Ataupun maknanya kita bangun, itulah untuk tahajud tu dalam pukul 4:30 kalau kita bangun tu. Mana kita ahli, kita menjadi ahli apa kita panggil? Ahli apa? Tahajud, ahli tahajud.
Oleh sebab ayat ini disebutkan selepas itu. Mana orang yang tatajafa junubuhum, yang menjauhkan lambung dia daripada tempat tidur dia. Tatajafa junubuhum anil madaja. Mereka sambil berdoa, ya da'una rabbahum, berdoa kepada Tuhan mereka dengan khaufan wa tama'an, dalam keadaan takut, dalam keadaan tamak, mau kepada mana takut Allah tak terima amalan, dan tamak kepada pahala yang Allah akan berikan. Khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa daripada apa yang kami rezekikan orang ni mereka infakkan. Maka orang inilah Allah janjikan ni. Allah janjikan mana mereka seorang pun tidak mengetahui, kita tak tahu apa yang Allah sembunyikan untuk mereka, untuk orang ini. Itu orang yang tadi tu, yang tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu janji Allah. Allah kita tak tahu. Mana nak mengatakan bahawasanya makna tentulah apa yang Allah sediakan kepada orang-orang ini adalah sesuatu yang amat qurrati a'yun, yang menjadi penyedap pandangan mata, min qurrati a'yun, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Tentulah apa yang Allah janjikan, apa yang disebutkan hadis yang akan datang ini tentu sesuatu yang amat istimewa, yang mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, dan tak pernah pun terlintas dalam hati kecil kita apa-apa benda yang Allah balaskan itu. Allah beri balasan. Jadi, takkan kita tak nak ke? Takkan kita tak nak ke? Mana qurrati a'yun, sesuatu yang amat istimewa ni, yang sangat menggembirakan pandangan. Qurrati a'yun menjadi dipanggil apa? Penyejuk mata. Penyejuk mata, qurrati a'yun, sebagai balasan. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan kepada apa yang telah mereka kerjakan. Itu apa yang mereka kerjakan, itulah mereka sanggup meninggal tempat tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Itu. Di dalam hadis qudsi, ini hadis qudsi, Allah berfirman, a'adadtu li'ibadiyas salihin, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh tempat yang tidak pernah dilihat. Mala ainun ra'at, tempat yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala uzunun sami'at, didengar oleh telinga. Dan wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terdetik dalam hati manusia. Tak pernah terlintas, tak pernah terdetik dalam hati manusia apa yang akan disediakan oleh Allah pada hamba-hamba dia yang saleh ini. Jika keindahan syurga sesuai dengan apa yang ada dalam gambaran akal, jika keindahan syurga sesuai dengan apa yang ada dalam gambaran akal kita ni, pengetahuan dan pemahaman kita tentang keindahan, ke mana perginya ilmu, kekuatan dan kemuliaan Allah yang telah Dia sediakan kepada orang-orang beriman, sebagaimana Dia menjanjikan ganjaran besar jika ganjaran tersebut sama dengan ganjaran di dunia. Makna tentulah tak sama dengan ganjaran di dunia ni. Itu yang dikatakan tak fala ta'lam, kita tidak tahu sejauh mana indahnya, sejauh mana cantiknya, gembiranya sekiranya kita mendapat balasan itu daripada Allah SWT. Jadi kekuatan dan kemuliaan Allah yang telah Dia sediakan kepada orang-orang beriman, sebagaimana Dia menjanjikan ganjaran besar jika ganjaran tersebut sama saja dengan ganjaran dunia. Dengan demikian Allah membuat metafora syurga. Digambarkan syurga begitu indah, damai dan semualah yang ada dalam syurga itu. Kita menyiapkan diri. Agar kita menyiapkan diri, Allah membuat metafora syurga itu dengan tujuan apa? Agar kita menyiapkan diri untuk mendapatkan syurga itu. Akan tetapi kerana alam ghaib, ia tetap berada di luar pengetahuan kita. Demikian pula alam barzakh yang dijelaskan banyak ayat dan hadis. Pada akhirnya ia adalah alam yang ada di luar batas pengetahuan akal. Alam barzakh ni luar
daripada batas pengetahuan akal kita, pemahaman kita. Dua alam ghaib tersebut, itulah alam syurga dan alam barzakh. Alam barzakh ialah rahmat Allah yang sangat besar bagi manusia. Alam syurga dan alam barzakh. Bentuk jasad kita tak akan pernah siap menerima hal ghaib tersebut. Jika Allah menampakkan hal ghaib kepada kita, akal dan jasad kita tak mungkin mampu menerima itu satu pun. Maknanya kalaulah jasad kita ini ditakdirkanlah kita boleh lihat benda yang ghaib tu, mana memang jasad kita tak tahan, tak boleh nak melihat alam ghaib itu. Tak mampu menerima hal itu satu pun. Kemampuan pandang dalam diri kita memiliki batasan yang telah ditentukan Allah. Kemampuan yang Allah berikan kepada setiap makhluk berbeza dengan makhluk yang lain. Kemampuan tersebut sesuai dengan bentuk makhluk yang ada. Di malaikat, manusia, jin, haiwan dan makhluk lain yang tidak kita ketahui. Manusia memiliki kemampuan melihat, namun kemampuan tersebut mempunyai batas. Kan? Itu sebab kita tidak dapat untuk melihat alam ghaib. Di satu masa nanti Allah akan siapkan diri kita untuk dapat lihat alam ghaib itu. Sekarang dengan keadaan sekarang memang tak boleh untuk melihat alam ghaib itu. Manusia tak boleh melihat malaikat dan jin kerana kemampuan daya lihatnya tak boleh melakukannya. Misalnya jika manusia melihat lampu yang jumlahnya lebih dari 100 hingga 1000 buah, pasti akan membuatnya buta. Terlebih lagi jika melihat malaikat yang cahayanya lebih dari jutaan kilowatt. Tu. Malaikat tu kan dia daripada cahaya, maka dia punya tu adalah lebih daripada jutaan kilowatt. Kalau dengan mata kita sekarang untuk melihat memang tak sampailah. Mana tak boleh. Allah akan siapkan satu masa dengan mata yang boleh melihat, sehingga akan boleh melihat Allah sendiri mana ketika itu. Bukan mata yang sekarang ni, tapi mata yang sesuai Allah sediakan untuk dapat melihat Allah SWT. Okey, dengan demikian pada hari kiamat Allah membangkitkan kita dengan bentuk baru. Hari kiamat Allah membangkitkan kita dengan bentuk baru, tak sama dengan bentuk di dunia. Bentuk barulah sebab nak melihat benda ghaib yang dulu kita tahu saja, kita tahu je syurga, neraka. Dulu alam ghaib bagi kita masa di dunia. Tapi bila sampai di akhirat, mana Allah siapkan kepada kita mana alam baru, membangkitkan kita dengan bentuk baru, tak sama dengan bentuk di dunia. Agar kita boleh melihat hal ghaib yang dia sembunyikan dari kita. Selama ni disembunyikan dari kita. Kita tak tahu. Kita hanya dengar cerita saja, surga begini, neraka begini. Tak terlihat dengan ainul yaqin, yang disembunyikan daripada kita. Yang sebelumnya kita tak mungkin boleh melihatnya. Selain itu, hal tersebut merupakan ujian yang diberikan kepada kita. Allah berfirman, wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun wa laqad 'alimtumun nash'atal ula falawla tazakkarun. Dan kami akan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Wa nunsyi'akum, kami menciptakan kamu kelak di akhirat fi ma la ta'lamun, dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Walaqad 'alimtumun nash'atal ula, dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Kamu telah mengetahui penciptaan kamu yang pertama bagaimana, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang keduanya. Dan ayat seterusnya, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid.
sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan dari tutup yang menutupi matamu. Penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Maknanya penglihatan pada hari akhirat kelak adalah sangat tajam. Marilah kita renungi firman Allah, maka kami siapkan darimu, kami singkapkan darimu tutup yang menutupi matamu. Berarti ada penutup yang menghalang antara kita dan alam gaib. Kan? Misalnya alam barzakh, hari kiamat, syurga, neraka, ini semua alam gaib. Inilah yang telah dijelaskan dengan sangat tegas oleh Al-Quran, iaitu ada penghalang. Ada penghalang antara kita dan seluruh peristiwa hari akhir. Dimulai dari kematian hingga masuk ke dalam syurga atau neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis mauquf yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, manusia tidur, jika mati mereka baru akan bangun. Manusia tidur, jika mati mereka baru akan bangun. Ini sebab kehidupan yang sebenarnya ialah kehidupan yang dimulai dari kematian. Itu baru kehidupan sebenar. Kehidupan yang dimulai dari kematian, yang beranjak menuju keabadian. Jika dibandingkan dengan kehidupan abadi setelah kematian, dunia dan segala isinya seperti mimpi lewat atau waktu sesaat sahaja. Allah berfirman, ka'annahum yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha, dalam surah An-Nazi'at ayat 46. Pada hari mereka melihat hari kebangkitan. Ka'annahum yawma yarawnaha, pada hari mereka melihat hari kebangkitan, itu mereka seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar sahaja di waktu petang atau pagi. Seolah mereka, mana kita ni manusia akan rasa gitu nanti apabila ditanya, berapa lama kamu duduk di dunia dulu? Baru sehari, baru tadi pagi, ni dah petang dah. Maknanya singkat, kita rasa singkat masa duduk di dunia ini. Yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbasu illa sa'atan minan nahar. Dan ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Di hari itu mereka merasa seakan-akan tidak pernah tinggal di dunia kecuali hanya sesaat sahaja di siang hari. Baru duduk sekejap saja. Padahal kita dah duduk apa tu? Kalau orang yang hidup sampai 50, 60 tahun, 100 tahun ke, habis-habis. Ini 100 lebih lah orang boleh hidup 100 lebih. Manusia sekarang. Tapi dia rasa macam baru sesaat, baru tadi pagi dan petang dah kiamat kan. Rasulullah pun mengumpamakan dunia dengan orang yang berteduh di bawah pohon kemudian pergi. Rasulullah umpamakan dunia ini dengan orang yang pergi berteduh di sebuah pohon, kemudian dia pun berlalu dari pohon itu. Ini hadis dia. Mali wa malid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istazalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakahu. Untuk apa aku mengejar dunia? Rasulullah kata, untuk apa aku kejar dunia? Aku di dunia hanya seperti orang yang berpergian, orang yang bermusafir saja. Istirahat di bawah pohon untuk kemudian pergi dan berlalu. Seolah macam tu saja. Jadi apa kita nak ingatkan diri kita, apa yang patut kita lakukan di dalam masa yang sangat singkat ini. Mana kita harus rasa bahawa kita tinggal di dunia ini dalam masa yang sangat singkat. Cuba rasakan. Tak tahulah. Saya rasa hari Senin pula. Hari Jumaat pula dah. Besok hari Jumaat pula. Rasa baru macam 2 hari lepas lah baru hari Jumaat. Ini dah rasa hari Jumaat pula dah. Ada rasa macam tu tak? Semua orang mungkin ada rasa macam tu. Dia rasa cepat sangat hari ini berjalan. Tajuk seterusnya, apakah siksa kubur benar-benar akan terjadi?
apakah siksa kubur benar-benar akan terjadi? Cuba kita cuba faham daripada penjelasan yang akan datang. Betulkah siksa kubur akan terjadi? Siksa kubur benar-benar akan terjadi. Tu dia kunci siap-siap dah kat kita. Memanglah siksa kubur benar-benar akan terjadi. Sebab tu kita duk minta doa, Allahumma apa? Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam, min azabil qabr. Kan? Amat famin syarri nati Mahya wal mamat. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Kan? Siksa kubur benar-benar akan terjadi. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Kalau nak kata saya payahlah, hafal jugalah. Tak banyak pun. Mana faham makna dia, Kita minta Allah jauhkan kita daripada azab jahannam, daripada azab kubur. Kan tak boleh faham ke? Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam, min azabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal, kejahatan fitnah dajjal. Jangan tinggal sekali-kali. Jadi kita minta Allah jauhkan kita daripada siksa kubur. Kerana apa? Siksa kubur itu benar-benar akan terjadi. Dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil ada dalam Quran, ada dalam Sunnah. Selain keduanya dalil yang qat'i, tidak ada, siksaan tersebut boleh diterima akal dan tak bertentangan dengan logik manusia. Allah berfirman, wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'ala nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'azzibuhum marratain summa yuradduna ila azabin 'azim. Di antara orang Arab Badawi, mimman hawlakum, di antara orang-orang Arab Badawi, Arab tu makna Arab Badawi lah, Arab kampung, Arab dusun, yang di sekelilingmu, hawlakum tu yang di sekelilingmu, itu ada orang-orang munafik. Munafiqun, sebut betul perkataan munafik. Takkan kita tak boleh faham, tak boleh ingat kot. Munafiqun. Wa min ahlil madinati, dan juga di antara penduduk Madinah. Wa min ahlil Madinah maradu 'alan nifaq. Di antara penduduk Madinah, mereka keterlaluan dalam kemunafikan mereka. Maradu itu makna keterlaluan di atas nifak mereka, 'alan nifaq. Kamu Muhammad la ta'lamuhum, kamu tidak mengetahui mereka. Nahnu na'lamuhum, kamilah yang mengetahui mereka. Allah kata kami tahu mereka. Mereka itu sanu'azzibuhum, mereka akan kami seksa. Sanu'azzibuhum, kami akan azab, kami akan seksa mereka. Marratain, 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Kemudian mereka akan dikembalikan pada azab yang besar. Okey, kehidupan manusia melewati 3 fasa, 3 phase. Kehidupan manusia melewati 3 fasa, itu dunia, alam barzakh setelah kematian, dan hari kiamat setelah kebangkitan. Kita akan melalui 3 fasa ni. Dunia, okey, kita sekarang berada di sini. 2 fasa lagi. 2 fasa lagi kita akan lalui. Kalau kita lihat di sini, keluarga kita, mak ayah kita, tok nenek kita dah melalui fasa yang kedua. Kita ni bila akan pasti itu alam barzakh setelah kematian dan hari kiamat setelah kebangkitan. Ini kita nak kena jaga betul-betul. Dahlah tadi dunia ni dia anggap sebentar saja, seperti duduk sehari, separuh hari. Baru duduk daripada pagi sampai petang aja. Disebut dalam Al-Quran, asyiyatan aw duhaha. Jadi ni kita nak pergi ni kepada 2 alam lagi ni, alam yang lama ni, alam yang kekal barzakh kematian. Jadi kenapakah kita masih leka lagi? Kita duduk sedap aja di dunia ni. Kita leka. Kita tak
kita tak ikut sebagaimana yang sebenarnya seorang hamba Allah. Seorang hamba Allah sepatutnya kita banyak melakukan kebaikan. Kita banyak melakukan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. InsyaAllah esok saya akan jelaskan sikit tentang tazkiyatun nafs. Penyucian diri kita. Apa dia penyucian diri? Kita nak cuci diri kita dari segi apa? Banyak segi ni. Kita nak cucikan diri kita daripada banyak segi untuk kita sebelum kita pergi ke alam barzah. Kita di dunia ni kena banyak melakukan penyucian diri. Banyak sangat kita kotornya diri kita, banyaknya kalau kita renungkan. Maknanya betullah takutnya untuk kita menempuh alam barzah yang dan juga seterusnya alam kematian, alam kiamat, hari kiamat, hari kebangkitan. Mana takutlah kita kalau memandangkan kepada keadaan diri kita dari segi amalan kita sangat takutlah. Dan di dalam ayat tersebut tadi tu, ayat di atas tadi tu, Allah menjelaskan tentang 3 macam siksaan. Mereka akan kami seksa 2 kali. Marratain tu kan. Marratain tu mana? Marratun sekali. Bahasa Arab ya. Marrataini 2 kali. Marratun sekali. Marratani ataupun tambah alif nun ataupun ya nun. Marrataini. Jadi mereka akan kami seksa 2 kali. Ini siapa dia? Orang munafik tu lah. Mereka akan kami seksa 2 kali. 2 kali mana? Sekali di dunia. Disebabkan oleh munafiknya mereka tu. Lagi sekali dan sekali lagi di alam barzah. Rupanya setelah kematian. Setelah kematian di alam barzah lagi. Dan nu'adzibuhum marratain tu maksudnya. Kemudian setelah tu pergi mana? Summa yuradduna ila azabin azim. Kemudian mereka akan ditolak atau akan dihantar kepada azab yang lebih besar. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Summa yuradduna ila azabil. Itu apabila hari akhirat nanti selepas dihisab apa semua tu. Summa yuradduna ila azabin azim, kerana mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. 2 kali di atas dunia ni. Itu masa di dunia dia akan ada azab dan masa di alam barzah. Kemudian di akhirat lagi mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Summa yuradduna ila azabin azim. Lepas tu Allah ada sebut ya dalam sajdah juga lah. Dan kita duduk dengar setiap pagi Jumaat tu. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan sesungguhnya, wala baru sekat la tu, sesungguhnya kami, nuziqannahum, kami merasakan kepada mereka itu sebahagian siksa. Kami bagi mereka itu merasakan. Kami pasti memberi mereka rasakan. Rasakan sebahagian seksa minal azab, sebahagian seksa yang dekat, iaitu di dunia. Maka kami akan rasakan kepada manusia itu azab yang dekat. Adna tu makna dekat, maksud dekat apa? Di dunia ni. Sebelum seksa yang lebih besar. Dunal azabil akbar, sebelum azab yang besar iaitu di akhirat nanti. Mudah-mudahan mereka kembali kepada yang benar. Di dunia Allah bagi sikitlah azab. Di dunia ni macam-macam kan. Yang kita lalui sekarang, ingatlah itu sebagai azabil adna, azab di dunia. Azab di dunia sebelum lagi azab akhirat. Tujuannya apa? Dibagikan kita azab di dunia ni supaya mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Supaya kita ni kembali kepada jalan yang benar. Kita nampak dah sekarang kebanyakan bukanlah bilangan yang amat membanggakan, kebanyakannya orang sekarang dengan keadaan-keadaan kejadian yang berlaku
peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam negara kita sekarang. Ya Allah cuba kepada kita ni ramai dah lah yang apa ni, kita kata yang sedar, yang kembali kepada Allah. Sebab Allah kata dah, tujuannya adalah untuk kembali. Mudah-mudahan mereka kembali kepada yang benar. Mudah-mudahan kita ni kembali kepada jalan yang benar. Tapi masih ramai juga lagi. Masih tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa. Macam tak ada pengajaran pada dia. Biasa saja. Sebab dia dulu pun macam tu, sekarang pun macam tu. Kita tengok tak ada perubahan. Tak ada perubahan. Jadi kita sama-sama lah doa. Kalau ada dalam keluarga kita mohon kepada Allah. Mereka ini kembali kepada Allah. La'allahum yarji'un. Kita mohon kepada Allah supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Kembali kepada menjunjung perintah Allah. Kembali kepada, sebab kita sangat sedih lah. Tak ada kesan pun. Kalau berlaku lah dalam keluarga kita begitu pada anak, memang kita sedih sangat. Kita sedih. Tapi kita jangan duk sedih terus-terus. Mulut kita kena selalu mengingatkan. Sebab dia anak kita, keluarga kita sayang kan. Sayang tak? Semua orang sayang anak. Kalau kita sayang, sanggup kan anak bagi diri kita ni korbankan. Cakap walaupun benda tu pahit kita nak keluarkan. Kemungkinan ada masih anak-anak cucu kita masih dalam keadaan yang sama, tak sedar, besar panjang. Kita tak tutup aurat ke apa kan. Saya ada cucu saya seorang tu. Saya peluk dia. Saya cakap dengan dia, bila lagi nak bagi duduk. Kalau dulu mak dan abah yang menanggung dosa. Sekarang kakak sendiri yang menanggung dosa tau. Sayang kakak. Tak mahu kakak diseksa dengan sebab. Jadi itulah yang boleh kita buat. Itu yang boleh kita buat. Kita cari jalan. Macam mana kita nak mengatasi perkara itu. Beri ingatan. Dengan penuh kasih sayang kan. Pada orang yang kita sayang. Itulah. Kita kena bertindak daripada sekarang. Sebab kita tak tahu kita nak hidup sampai bila. Saya sampai bila. Tak tahu. Sempatkan lagi nak ingatkan mereka. Sempatkan lagi. Itu yang saya gundah. Kita rasa gundah. Sebab kita tak nampak. Mungkin tak ada usaha daripada mak ayah sendiri. Betul. Kita sama-sama. Tak ada yang macam tu, nasib kita sama. Maknanya kita kena usaha. Jangan saja kita diam begitu kan. Jangan kita diam, kita rela saja. Biar dia macam tu. Biar kita buka mulut. Peringankan mulut kita. Dengan harapan, dengan kita mohon doa kepada Allah supaya apa yang kita katakan itu boleh memberi ingatan kepada mereka. Makna boleh memberi pesanlah kepada mereka. Itu Fala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Dalam surah Sajdah ayat 31 kan. Ayat 21. Ingat tu. Kalau Allah kata nuziqanna tu Allah nak bagi rasa azab tu. Dalam Sajdah tu cuba tengok berapa kali sebut perkataan dia. Nak bagi rasa. Supaya kamu rasa azab. Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, siksa yang dekat ada dua. Azabil adna. Adna tu dekat. Qarib. Azabil adna. Azab yang dekat tu ada dua, kata Ibnu Abbas. Kita tahu siapa Ibnu Abbas kan? Dia adalah sepupu Rasulullah yang sentiasa bersama-sama Rasulullah. Yang sentiasa saja ditafsirkan kepada dia ayat-ayat Al-Quran. Mana itu sebab dia sangat bijak di dalam tafsir Al-Quran ini.
Jadi dia menjelaskan, Ibnu Abbas menjelaskan ayat ini, dia kata siksa yang dekat ada dua. Apa dia? Siksa di dunia agar mereka boleh kembali beriman kepada Allah. Siksa di dunia agar mereka boleh kembali beriman kepada Allah. Sesiapa yang bila kata kembali beriman, kalau orang kafir mungkin taklah boleh beriman. Kalau orang yang dah Islam dah tapi iman dia kurang, iman dia tak begitu kuat, mana kembali beriman kepada Allah dan siksa di alam barzakh. Siksa di dunia agar mereka boleh kembali beriman dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurnanya kepada Allah. Dan siksa di dalam barzakh sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Siksa di alam barzakh. Itu dikatakan siksa di dunia. Ada dua dia kata sini. Itulah siksa yang dekat. Itulah siksa di dunia, yang satu lagi siksa di alam barzakh sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Sementara itu, siksa yang besar, azabil akbar, siksa yang besar, azabil akbar, Allahu akbar, kita ada baca tu kan. Azab yang besar di mana? Azab yang besar, siksa. Sementara itu siksa yang besar bila akan terjadi setelah hisab pada hari kiamat. Setelah kita dihisab oleh Allah SWT di hari kiamat nanti, maka ia adalah siksa neraka yang akan Allah berikan kepada orang kafir, kepada orang munafik, dan kepada orang yang mujrimun, orang yang derhaka. Derhaka ni, mana orang yang mujrimun, al-asun, orang yang bermaksiat, itu mana balasan besar ataupun azab besar yang Allah akan berikan. Allah berfirman, وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Kita fahamlah kalau tadi, kalau masalah dihisab tu, hisabnya baik, maka Allah akan beri balasan yang setimpal lah kepada orang yang beriman, yang beramal soleh yang baik. Tapi ini, dan Fir'aun, wahaqa bi'ali Fir'aun, dan Fir'aun serta kaumnya dikepung oleh siksa yang amat buruk. Dikepung, haqa tu makna kepung. Dikepung Fir'aun dan pengikut dia lah, serta kaum dia, su'al azab, dikepung oleh siksa yang amat buruk. Buruk, azab yang sangat buruk. Itulah yang merupakan an-naru. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Yu'raduna, ditampakkan kepada mereka neraka pada pagi dan petang. Ghuduwan wa ashiya, ghuduwan pagi, ashiya petang. Dan pada hari kiamat, pada hari terjadinya kiamat, bila kiamat pula, wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Maka di hari kiamat pula, bila hari kiamat terjadi, dikatakan kepada malaikat, Allah firman kepada malaikat, Allah perintah kepada malaikat, masukkanlah, adkhilu, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya, ala Fir'aun, ke dalam asyaddal azab, ke dalam siksa yang sangat keras, ke dalam siksa yang sangat keras, dahsyat, asyaddal azab. Jadi ulama menjadikan kedua ayat tersebut sebagai dasar adanya siksa dalam barzakh. Kedua ayat ni ayat-ayat yang dibaca tadi, وَلَنَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Ayat وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ dikatakan inilah dia dua ayat yang menunjukkan sebagai dasar adanya siksa dalam barzakh. Dalam alam barzakh ada siksa.
Okey. Dan dia nak dia nak memberi makna yang lebih kepada wahaqa. Ada ayat yang berbunyi tadi wahaqa bi ala fir'auna su'al azab ni, itu dan Fir'aun berserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Maksudnya seksa yang dirasakan mereka ketika tenggelam di laut. Mana seksa ada maksud di sini, seksa dunia lah ni. Seksa di dunia pada Fir'aun dan kaum dia, itulah seksa yang dirasakan mereka ketika tenggelam di dalam laut. Ketika Allah tenggelamkan apabila mereka mengejar Nabi Musa sampai di tengah laut, maka mereka ditenggelamkan oleh Allah. Lepas tu sementara ayat an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ini seksaan di alam barzakh lah. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Seksa mereka. Itu kepada siapa tadi? Kata orang kafir, munafik dan orang yang derhaka. Dinampakkan kepada mereka. Mana seksa neraka itu pagi dan petang. Inilah seksaan di alam barzakh. Kerana neraka tidak mungkin ditampakkan kepada mereka ketika mereka masih hidup di dunia, baik siang maupun malam maupun petang. Adapun perkataan yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Dan pada hari terjadinya kiamat, tadi alam barzakh kan, bila hari kiamat Allah firmankan kepada malaikat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam siksa yang sangat keras. Tadi dikatakan ditampakkan mana neraka pada pagi dan petang. Itu dunia, azab dunia pada Fir'aun dan kaum dia. Ni bila tiba hari kiamat lagi sekali Allah perintahkan kepada malaikat supaya masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam siksa yang asyaddal azab, yang sangat keras. Berarti pada hari kiamat setelah mereka dihisab di hadapan Allah untuk kemudian dimasukkan ke dalam neraka yang kekal. Sementara itu hadis yang menjelaskan siksa kubur sangat banyak, seperti hadis yang diriwayatkan Anas bin Mas'ud dan Ibnu Abbas. Mereka meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, di mana azab kubur ni adalah sangat banyak. Inilah di antaranya yang disebutkan, innal mauta la yu'azzabuna fi quburihim hatta innal bahaima la tasma'u aswatahum. Ini diceritakan, sesungguhnya orang-orang yang mati akan diseksa di kubur hingga haiwan mendengar suara mereka. Manusia tak boleh dengar suara mereka, haiwan boleh dengar. Kalau kita dengar tak tahu nak cerita lah, sama ada kita pun pingsan ke, mati ke, tentulah. Dahsyatnya, innal mayyita la yu'azzabu bi buka'il hayy. Seterusnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang mati akan diseksa kerana tangisan orang hidup. Kita tak boleh tangis sangatlah. Macam orang Cina tu. Macam orang Cina. Tak tahulah sekarang ni macam tak berapa dengar dah kita upah orang apa? Upah orang menangis kan? Tak tahulah. Cina tu. Yang kalau mati, kalau berlaku kematian. Kita ni tak adalah, jaranglah kita dengar orang marah-marah kan. Sebab kita faham mana kita tak mau mayat keluarga kita tu diseksa. Orang mati tu diseksa kerana tangisan orang hidup. Dengan kata lain, orang yang mati akan diseksa kerana ratapan keluarga. Hamba yang soleh tak ingin ditangisi dengan cara meratap. Sebab ia menuju rahmat Allah. Ia menuju rahmat Allah. Ia akan merasakan rahmat tersebut setelah mati. Dia menuju rahmat Allah dan ia akan merasakan rahmat tersebut setelah mati. Maka bila ada tangisan, maka itulah yang menyebabkan diseksa kerana tangisan orang yang hidup. Dan setelah dua malaikat bertanya kepadanya, menenangkannya dan memberi rasa aman kepadanya, rahmat Allah akan boleh disamakan
tidak boleh disamakan dengan ratapan. Rahmat Allah tidak bisa disamakan dengan ratapan. Mungkin erti hadis tersebut ialah seorang mayat yang soleh akan merasa tersiksa kerana ratapan keluarga. Wallahu a'lam. Tetap pengarangnya. Adapun kesedihan dan tetesan air mata, ia boleh dilakukan kerana hal ini menunjukkan hati yang lembut dan kedudukan mayit bagi orang yang ditinggalkan. Oleh kerana itu, sedih, itu menitiklah air, titisan air mata, tidaklah meraung-meraung yang berlaku tu. Hal ini adalah menunjukkan hati lembut dan kedudukan mayit bagi orang yang ditinggalkan. Oleh kerana itu, Rasulullah bersabda ketika anak beliau Ibrahim meninggal. Anak Rasulullah Ibrahim, daripada yang isterinya siapa? Maria al-Qibtiyah kan? Mana yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kan? Itu kepada Rasulullah. Jadi dapat anak, itu namanya Ibrahim, meninggal kecil. Bila meninggal, Nabi pun keluar juga air mata dia. Setakat tu je tak apalah. Innal aina, kata Rasulullah, innal aina la tadma'u wa innal qalba la yahzanu wa inna 'ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Mata mencucurkan air, hati menjadi sedih, dan kita semua sangat sedih ditinggalkan olehmu wahai Ibrahim. Setakat tu je tak apalah. Bukan meratap-meratap berpanjang-panjang. Setakat keluar mata, tentu saja tak apa. Dengan demikian, keluarga mayit yang soleh harus bersabar, berlindung dan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Berapa dah? Berapa dah? Jam berapa? 4:47. 48. 47, 48. Belum azan lagi dah. Lambat. Lambat Lambat. sekarang. 4:51 tu. Oh. 4.50 masuk asar. Lagi 2 minit dah. Kita boleh berhenti kot Sasa. Kita nak berhenti ke apa? Kita berhenti kat sini kot. Berhenti kat sini lah kot. Kok ada Muka soal surat? jawab ke? Muka surat 301. 301. Makna kan Ustazah, Hmm. kehidupan sebenar ialah selepas kita mati. Ya. Ya, kehidupan sebenar selepas kita mati. Jadi macam mana tu, sebelum mati kita kena bekalan. Sekarang untuk bekalan. Bekalan. Sebab Untuk kehidupan yang lebih lama, yang kekal kan. conclusionnya tadi bila Ustazah cakap tu memanglah maknanya kehidupan kita yang sebenar ialah selepas mati. Kehidupan di dunia ni kita tak nampak apa-apa kan. Tak nampak lagi kan. Bila kita dah mati baru Allah nampakkan apa-apa yang diberitahu kita lah. Kan. Tapi pula Ustazah, ada pula yang kapal kata bekerjalah kamu. Seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Kan? Ada pula yang kapal macam tu. Bekerjalah kamu. Dia suruh kita kerja kuat seolah kita hidup. Kita akan hidup. Sedangkan kehidupan kita ni hanyalah sesaat, dia kata dia setengah hari. Paruh hari itu kan? Makna istilah dia tu maksudnya kalau kita duduk di dunia ni kita betul-betul tak ada leka, tak buat apa. Bekerja tu mungkin besar maksud dia kat situ kan. Maksud bekerja tu usaha lah kan. Dari segi macam-macam lah. Dah azan lah. Okeylah, mungkin akan datang ni saya akan bawa yang saya rasa kita leka juga tentang apa ni, kepada orang yang dalam barzakh tu, kita leka
Biasa ke? Selalu sangat ke kita ziarah kubur? Kita Ada ke? kita leka mengingati orang yang dah meninggalkan kita tu kan. Orang yang ada alam barzah tu. Mak bapak kita kan, anak kan sudah. Menunggu-nunggu. Semua muslimat. Ya. Saya akan bawa satu tajuk tu supaya kita ingat Allah. Aku ni lupa. Lupa kepada mak aku yang ada kat kubur tu. Tak pernah pergi ziarah dia. Ziarah pun setahun sekali je lah. Kalau ada pun. Kalau tidak pun tak langsung. Kalau ada pun hari raya aja. Betul lah. Nak kubur yang dekat ni salah. Mereka menunggu-nunggu lah. Mereka menunggu-nunggu kedatangan kita. Terus kita akan bawa satu tajuk tu supaya kita ni ada kesedaran. Kesedaran selalu ingat. Nak ziarah sekurang-kurangnya kita ziarah lah. 2 sekali ke, 11 sekali ke kan. Ni tak ada lah. Tak ada lah tunggu no, setahun sekali. Raya lah. Dan tu kadang-kadang adalah pergi. Kalau ni raya tu memang ni dah ajak anak cucu pergi. Jadi mereka itu menunggu kita. Kalau tak pergi pun sekurang-kurangnya kita sentiasa mengingati mereka lah Ustazah. Pentingnya juga ziarah kubur tu. Pentingnya ziarah kubur. Penting. Mengisapkan. Penting. Ya okey. Okey. Akan datang Ustazah. Boleh cerita tu. Okey. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نستودعك يا الله ما علمتنا فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له ولا يسمع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin wa minkum taqabbal karim. Maaf kiranya ada salah silap, belum sajalah kan dengan keadaan. Ustazah, Ya. Ustaz sebelum ni dah cakap pasal kubur tu tadi, katalah barunya ada viral, kata tak boleh cabut rumput kat kubur tu, apa pandangan Ustazah? Tak boleh cabut rumput. Pasal apa? Atas kubur. Tak boleh, dia pun kata tak boleh cabut, dosa. Tapi tak cantik lah, kotor. Pasal apa tak boleh cabut? Dia betul lah Liza, setiap satu yang dilarang tu kan kena tanyalah kenapa tak boleh. Dia kata gini, rumput-rumput yang di atas kubur tu dia bertasbih kepada orang di dalam tu. Jadi dia kata jangan cabut kesemuanya, cuma kita boleh pendekkan agar dia terus hidup. Yang itu betul. Kalau nanti tak apa lah, janganlah itu alasannya. Kita cantikkan lah. Cantikkan, ya betul. Dia bukan cabut akar dia kan. Kita gunting lah bagi dia rata. Trim ke tak apalah. Betul. Tapi kalau kita bubuh batu pun, batu tu berzikir juga. Batu tak payahlah, tak ada payah bubuh batu lah semua. Tanam rumput kapet, dia tak panjang. Pasal dekat Malah, dekat apa ni pakai, mana daripada tanam rumput. Tanah saja je pun. Tak ada. Kita yang sibuk nak tanam rumput tu, lepas tu dah panjang tak tengok semak nak cabut lah. Dia tak cabut lah. Tapi kan kalau kita bubuh masa kita mula-mula tu, kubur tu, orang tu buat, dia bubuh batu pula atas tu sikit. Tak payah, cantik saja, nak cantik saja. Nak bagi tanah saja. Tak semak lah kan. Kalau semak sekali benda lain main pula. Jadi bubuh batu dia cerah.
Orang kot jalan boleh nampak kubur, boleh sedar lah kubur kan. Kalau semua Lepas tu pun janganlah sampai buah marmar yang mahal ke apa. ada Tak, bubur kepuk aja Ustazah, tapi maksud dia batu-batu kecil atas tu. Tak perlulah. Tapi Ana bisa tengok satu Ustazah dekat Al-Ustaz, ada orang hantar lah. Kubur dekat depan panggil kubur Bukhari lah. Kan Al-Bukhari punya ni kan. Dekat situ Ustazah, dia kan tak ada, semua orang tak bubur kepuk Ustazah. Rata je, tapi bubur batu nisan je. Jadi orang nak mesin rumput pun senang. Cantik je semua sama. Macam Mak Alah. Tapi dia tanam rumput. Mungkin patut macam tu ke semua orang kan? Patutnya. Senang. Tak payah bubur kepuk, tak payah apa. Taruh batu tanda untuk kita kenal tempat dia kan. Jadi dia pun nak mesin pun senang. Macam kita pergi mesin juga. Tapi dah atas kubur tak buat lah kan. Tak apalah. Jadi maknanya ikut mata kita lah. Bagi Ana mata kita rasa ni kita cabut lah mana tak elok tu. Sebab kadang-kadang neck tu yang agak besar tu tak cantik kan. Okey. Bukan sunat, bukan makruh pun. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Terima kasih banyak ilmu. Terima kasih Ustazah. Kita jumpa esok lah. Azila. Esok. Lagi insyaAllah. Ustazah di rumah juga insyaAllah. Sama ya. Okey, right. Kamu boleh postkan sebentar lagi, nanti saya post lah ya. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah kamu. Okey, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lift. Ustazah lift. Tak mau lift pun. Deh. Kita tekan tak mau lift pun. Tekan lift meeting. Lift meeting. Ada lift saja. Ni alih sajalah. Lift Warna saja. merah. Cuba Ustazah tekan. Ni tekan dengan ni. Tekan dengan ni. Tak mau. Tak mau. Tekan dengan jari. Tekan dengan jari. Mungkin bateri Dia jadi macam tadi. tak charge ke. Dia jadi macam tadi. Tekan dengan jari tak mau no? Tak mau. Siapa tu? Cik Timah kena pergi juga lah esok tu. Tu. Kena Maknanya Cik Timah kena pergi esok. Boleh. Siapa nak hantar, tak tahu. Masa tu dia keluar ambil lah. Sebelum pukul 9, dia banyak keluar pukul 8. Saya ambil lah. Tengok dengan Ustazah dulu. Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Ini siapa? Tak boleh, tak apa, saya keluarkanlah. Saya keluar semua orang Nas. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.